Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin, para pelajar sekalian, pertama sekali mula sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan tuition kita seminggu 2 kali, iaitu hari Khamis dan hari Jumaat, insya-Allah. Yang mana kita akan bincang ataupun kita akan ulang kaji pelajaran sirah bagi khusus bagi pelajar kafar yang yang mengambil peperiksaan UPKK, insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, jadi kita sambung baliklah tajuk yang semalam, tak habis lagi, ada sikit tajuk semalam, iaitu peristiwa sewaktu Isra'. Tu sewaktu Isra', yang mana saya dah terang semalam berkaitan dengan apa maksud Isra', apa maksud Mi'raj. Sekali lagi ulang, Isra' ni pada perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Itu makna Isra' lah. Kemudian Mi'raj pula perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa hingga ke Baitul Ma'mur untuk dipertemukan dengan Allah. Itu maksud Mi'raj. Baik. Kemudian sambung lagi, ada sikit lagi, masih lagi dalam tajuk peristiwa sewaktu Isra'. Kemudian setelah tiba di Baitul Maqdis, setelah Nabi sampai di Baitul Maqdis yang terletak di Palestin, iaitu di Babul Yaman, di Babul Yaman, Nabi memasuki kawasan Masjidil Aqsa. Bila Nabi sampai saja di Masjidil Aqsa tersebut ataupun di Baitul Maqdis, setengah orang panggil Baitul Maqdis, ataupun kawasan Masjidil Aqsa itulah, melalui pintu gerbang Yamani, pintu gerbang Yamani. Baik. Dan burak binatang tunggangan itulah, dan burak ditambat, diikat di pintu masuk masjid tu. Bila Nabi sampai di Masjidil Aqsa tu, Nabi pun masuklah melalui pintu gerbang Yamani nama dia. Dan burak tu, binatang tunggangan yang Nabi naik tu, ditambat di pintu masjid tersebut. Kemudian Nabi Muhammad pun menjadi imam kepada rasul-rasul yang terdahulu. Itu antara peristiwa yang berlaku sewaktu Isra' tu. Kemudian tajuk seterusnya, Rasulullah SAW dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Yang ni pula di Mi'raj. Mi'raj tu apa dah? Sekali lagi saya ulang. Apa maksud Mi'raj? Mi'raj ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa hingga ke Baitul Ma'mur, atas langit tu. Maknanya daripada Masjidil Aqsa tu naik ke langit, dimi'rajkan naik ke langit hingga ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tu tempat para malaikat tawaf. Tempat para malaikat tawaf. Ustaz, suara tersekat-sekat. Line kita tak apa okey sangat lah. Sekat sikit-sikit biasalah. Nampak macam mana? Line tak okey. Kalau line clear, suara pun clear lah. Jadi suara ni dia ikut line, ikut line. Jadi malam ni saya pakai wifi. Sebelum ni saya hotspot dengan telefon. Malam ni baru beli modem, baru pasang. Tak kuat juga, tekat tu lah. Nampak macam mana? Di sini mungkin line tak kuat. Saya pakai Celcom lah, tak kuat sangat. Baik, nak pakai yang mahal sangat pun rasa macam tak mampu kan. Kita pakai Celcom tu lah, sebulan RM35 tu. Yang tu sajalah yang mampu pun setakat lah. Okey, tak apalah. Sekat sikit-sikit tak apalah. Yang penting boleh dengar juga. Okey. Kemudian tajuk yang baru, Rasulullah SAW dimi'rajkan, ini diperjalankan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni terletak di atas tu, atas langit tu. Atas pada langit ketujuh tu.
Tu. Atas pada Baitul Ma'mur tu lah. Baitul Ma'mur ni tempat dia yang mana tempat para malaikat tawaf. Baitul Ma'mur ni saya dah terang dah semalam. Sekiranya kalau kita jatuhkan batu daripada Baitul Ma'mur tu, betul jatuh atas Kaabah. Kerana kedudukan Kaabah dengan Baitul Ma'mur tu betul lah, betul. Cuma bezanya Baitullah itu tempat tawaf manusia untuk beribadat kepada Allah. Kemudian Baitul Ma'mur di atas langit tu tempat tawaf para malaikat. Itu menunjukkan bahawa malaikat pun banyak, tak terkira lah. Banyak sangat. Yang kita wajib tahu itu 10 lah. Yang masyhur lah. Raqib, Atid, Israel, Israfil, Munkar, Nakir dan yang 10 tu lah kan. Itu kita wajib tahu. Sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi malaikat yang kita tak tahu. Tu. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui berapakah bilangan sebenarnya. Okey. Kemudian Nabi pun diperjalankan daripada Masjidil Aqsa di Palestin tu. Kemudian di mi'rajkan, diperjalankan ke Sidratul Muntaha. Setelah selesai solat, setelah Nabi mengimamkan kepada rasul-rasul yang terdahulu di Masjidil Aqsa tersebutlah. Setelah selesai solat, Nabi menunggang burak. Nabi pun ambil burak yang ditambat tadi tu, tunggang pula untuk naik sehingga ke langit ke-7. Sehingga naik ke langit ke-7. Jadi Nabi naik burak sampai ke langit ke-7. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para rasul-rasul yang terdahulu pada setiap lapisan langit. Jadi langit ni dia ada lapisan, 7 lapisan. Jadi setiap lapisan tu Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan para rasul-rasul yang terdahulu lah. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Jumpa setiap lapisan langit tu. Lapisan langit ada 7 kan. Jadi setiap lapisan tu Nabi bertemu. Okey, kemudian di sini dia buat apa ni, carta lah. Dia buat carta lebih kurang macam ni. Carta dah sini. Okey. Jadi langit yang pertama Nabi Muhammad kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Jadi pada langit yang pertama Nabi kita bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Yang ni pun kita kena ambil perhatian jugalah, takut ada soalan tanya. Soalan yang PKK tanya. Tanyalah berkaitan Nabi bertemu siapakah? Siapakah yang Nabi Muhammad bertemu pada langit yang pertama? Mana nak tahu kan, kok ada soalan. Jawapannya Nabi Adam AS. Itu jawapannya. Kemudian langit yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW bertemu pula dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Pada langit yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, Nabi kita bertemu. Kemudian naik pada langit yang ketiga, Nabi kita bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf, Nabi yang kacak, Nabi yang handsome. Handsome, Nabi yang kacak. Sehingga kan ada seorang wanita bernama apa? Apa nama dah? Tak ingat dah nama apa. Zulaikha ke nama apa? Tak ingat dah. Mana yang ketika itu dia sedang potong buah kot. Sambil melihat Nabi Yusuf, sehingga terpotong dia punya jari. Tak sedap kata dia potong jari, irih jari dah. Sebab apa? Sebab terpegun kekacakan, kehandsoman Nabi Yusuf. Tu sampai terang tu lah, nak buat handsome sungguh. Okey, jadi pada langit yang ketiga Nabi kita bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian langit keempat pula Nabi kita bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian langit yang kelima Nabi kita bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun. Nabi Harun ni abang kepada Nabi Musa kan? Tidak. Abang kepada Nabi Musa, Nabi Harun. Kemudian langit yang keenam Nabi kita bertemu pula dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan ketujuh Nabi kita bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah nabi-nabi yang Nabi kita bertemu di setiap lapisan langit ketika dimi'rajkan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha tu. Baik. Kemudian akhirnya
akhirnya tibalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Baitul Ma'mur. Lepas daripada Nabi bertemu dengan para nabi, para rasul yang dahulu di setiap lapisan langit tu, kemudian akhirnya Nabi sampai juga di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tu adalah tempat tempat para malaikat tawaf. Jadi Baitul Ma'mur merupakan tempat 70,000 70,000 malaikat masuk setiap hari. Maknanya setiap hari Baitul Ma'mur itu dipenuhi, dimasuki oleh 70,000. 70,000 bukan sikit. 70,000 para malaikat masuk di kawasan ataupun dimasuk di Baitul Ma'mur tu. Dan tidak lagi keluar-keluar sehingga hari kiamat. Tak keluar. Maknanya setiap hari masuk 70,000. Tak keluar, bukan masuk tu keluar, masuk keluar tak, masuk 70,000, esok pula masuk pula 70,000. Esok lusa pula masuk lagi 70,000 setiap hari. Itu menunjukkan kita apa? Menunjukkan kita malaikat itu begitu banyak jumlah dia. Setiap hari sehingga sekarang ni masuk ke Baitul Ma'mur, kawasan tempat tawaf malaikat tu lah, para malaikat tu. Itu menunjukkan kata bahawa malaikat itu sangat banyak bilangan dia. Yang wajib kita tahu hanya 10 tu. Itu sebagai ketua-ketua malaikat. Yang lain banyak lagi. Kalau kita tengok di sini pun dia kata 70,000 para malaikat masuk di kawasan Baitul Ma'mur tu. Dan tak keluar. Bukan masuk keluar. Tak keluar. Sampai hari kiamat. Maknanya banyak sungguh malaikat. Masuk hari ni 70,000. Tak keluar dah. Esok pula masuk yang lain pula 70,000 di Baitul Ma'mur tu. Tak keluar pula. Esok lusa pula masuk lagi 70,000. Nak menunjukkan kata malaikat tu sangat banyak. Bukan 10 tu 10 tu fardu ain yang mesti, yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf mempelajari sehingga tahu nama-nama malaikat dan juga tugas dia. Malaikat Jibril semua tu ketua-ketua malaikat. Ni adalah kita anak-anak buah lah kita kan. Banyak sungguh malaikat. Berapa jumlah yang sebenar? Wallahu alam, hanya Allah Taala sahaja yang mengetahui. Baik. Kemudian Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha. Lepas daripada Nabi sampai di Baitul Ma'mur tu, kemudian Nabi dibawa pula ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni di mana tempat terkumpulnya segala amalan manusia dan tempat suratan sekalian makhluk. Tu Sidratul Muntaha tu adalah tempat terkumpulnya segala amalan manusia. Amalan manusia terkumpul di situ. Tu. Dan tempat suratan sekalian makhluk. Tempat catatan amalan sekalian makhluk. Tu Sidratul Muntaha maknanya tempat yang paling tinggi . Tak ada lah tempat yang tinggi lebih daripada tu. Baik. Kemudian akhirnya Nabi naik bersendirian ke Arash untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya daripada Sidratul Muntaha tu nak naik ke Arash tu, Nabi naik seorang diri sahaja. Nabi naik seorang diri sahaja kerana malaikat Jibril tidak dapat teman, tidak dapat menemani Rasulullah sehingga ke Arash. Sebab malaikat Jibril ni dia setakat tu boleh naik. Setakat tu saja boleh. Setakat Sidratul Muntaha sahaja boleh teman Nabi. Kalau naik tinggi lagi, dia boleh terbakar. Sebab dia limit setakat tu saja. Limit setakat tu saja. Jadi Nabi naik ke Arash tu dengan sendiri dia. Tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Sebab apa? Sebab malaikat Jibril setakat tu saja. Dia tak boleh naik tinggi lagi dah. Kalau dia naik, dia boleh terbakar. Tu. Memang takdir Allah macam tu. Allah Ta'ala cipta malaikat Jibril macam tu. Dia ada limit dia setakat mana boleh pi. Maknanya dia tak boleh atas lagi pada tu lah. Jadi Nabi naik ke Arsh bersendirian, seorang diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam perjumpaan ini Nabi difardukan solat. Nabi difardukan solat 50 waktu sehari semalam. Macam mana saya cerita semalam, asal usul sembahyang yang kita duduk sembahyang tu, daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 waktu tu, asal usul sembahyang itu ada 50 waktu sehari semalam. Tu asal dah.
Kemudian tinggallah sehingga 5. Sampai ke hari ini kita semayang 5 saja lah. Tapi dapat pahala seolah-olah kita semayang 50 fardu. 50 fardu. Pahala dia tu. Okey. Baik. Kalau ada soalan tanya, berapakah fardu solat asal, yang asal? Berapakah jumlah fardu yang difardukan ke atas Nabi kita? Fardu solat tu lah. Berapakah yang difardukan solat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj? Jika ada soalan, jawab dia 50 waktu sehari semalam. Itu jawapannya. Jika ada soalan lah. Baik. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun daripada itulah, daripada Sidratul Muntaha tadi tu, daripada Arasy tadi tu, turun selepas mana difardukan solat 50 waktu tu. Ketika Nabi turun, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Tu. Nabi pun bertemu dengan Nabi Musa di mana? Langit ke apa ni? Langit yang ke-6. Langit yang ke-6. Maknanya bila Nabi turun, lapisan langit yang ke-6, Nabi pun bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ke-6. Dan dinasihati agar memohon dikurangkan lagi jumlah solat, kerana ditakuti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menunaikannya, seperti mana yang saya abang tadi lah, semalam lah. Jadi sampai Nabi tu, lepas pada Nabi difardukan solat 50 waktu tu, Nabi turun. Bila Nabi turun sampai ke langit yang ke-6, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun bertanyalah, berapakah jumlah fardu solat yang difardukan ke atas engkau wahai Muhammad? Nabi kita pun menjawab 50 fardu sehari semalam. Kemudian Nabi Musa pun menasihati kepada Nabi kita agar naiklah minta kurang daripada Allah, kerana umatmu wahai Muhammad tidak mampu menunaikan sebanyak 50 waktu sehari semalam sembahyang tersebut. Tu. Kemudian hasil dari pertemuan Nabi, kemudian Nabi naiklah minta kurang kepada Allah. Naik turun. Daripada kurang 5. Mula-mula tu 50. Naik minta kurang, dapat 45. Turun pula, jumpa Nabi Musa. Macam saya abang malam lah. Nabi Musa nasihat lagi. Suruh naik minta kurang. Naik lagi minta kurang. Naik ulang berapa kali. Sampai tinggal 5. Kemudian dia kata di sini, hasil daripada pertemuan Nabi berulang kali dengan Allah Subhanahu wa taala, jumlah solat fardu akhirnya menjadi 5 waktu sahaja. Maknanya banyak kali lah, kurang 5, 50, kurang 5, 45. Naik lagi, kurang, minta kurang 5 lagi, jadi 40. Naik lagi, minta kurang, jadi 35. Lepas tu 30, 25, 20. Maknanya sampai 5, maknanya banyak kali ulang. Sehinggalah dikurangkan 5 waktu saja. Jadi 5 waktu semayang. Setelah itu Nabi terus turun ke Baitul Maqdis. Lepas pada minta kurang solat tu daripada 50 hingga tinggal 5 waktu saja tu. Setelah itu Nabi pun turun ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu di mana? Di Palestin tu lah. Palestin tu. Masjid Al-Aqsa tu lah. Kemudian Nabi turun ke Baitul Maqdis bersama malaikat Jibril. Bersama malaikat Jibril. Dan pulang ke Mekah dengan menaiki burak. Burak yang saya cerita semalam, sejenis binatang besar sedikit daripada keldai dan kecil sedikit daripada kuda. Yang mana selangkah perjalanan, selangkah burak tu berjalan sejauh mata memandang. Dia punya laju dia tu. Dan kalau dia naik bukit, Nabi tetap duduk betul macam tu. Kita kata kaki depan dua tu naik macam tu, kaki belakang tu akan jadi panjang macam tu. Nabi dia tetap duduk macam tu, tak sengit macam tu. Kaki dia jadi panjang. Bila turun bukit pula, gunung ke, kaki depan dia jadi panjang. Lepas tu tempat duduk tu badan dia jadi betul macam tu. Tak boleh nak bayang macam mana. Pelik binatang ni. Itu keistimewaan yang Allah Taala bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan pulang, dan Nabi pun pulang ke Mekah dengan menaiki burak. Rasulullah pun tiba sebelum waktu subuh. Rasulullah tiba di Mekah. Maknanya Rasulullah naik
api Isra' daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit tu dan turun semula dan balik semula ke Mekah sebelum subuh. Maknanya naik perjalanan tu itu selepas Isyak, dan kembali pula ke Mekah sebelum subuh. Sebab itulah orang kafir Quraisy kata gila. Gila dia kata. Sebab apa? Tak masuk akal dia kata. Tak masuk akal naik langit, sedangkan perjalanan naik unta ke daripada Mekah ke Baitul Maqdis ataupun Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Aqsa tersebut mengambil masa lebih kurang 3 bulan naik unta baru sampai. Tapi Nabi pisat saja. Sebab tu dia kata Nabi dia gila, tak masuk akal. Kadang-kadang setengah tu menuduh Nabi ni guna sihir dan sebagainya. Abang kata hati mereka tu sangat keras. Allah Ta'ala kunci hati mereka untuk menerima kebenaran. Apa yang Nabi cerita, mereka tak percaya. Melainkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia percaya, terus percaya, tanpa banyak soal lah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terus percaya. Sebab itulah digelarkan As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, kalau naik jauh daripada tu pun aku percaya. Tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Imannya sangat mantap. Tak sama macam manusia ataupun macam kita lah. Kita pun iman tak kuat mana, senipis kulit bawang iman kita. Jadi peristiwa tersebut, Isra' Mi'raj itu berlaku pada bilakah berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj tersebut? Iaitu pada 27 Rejab tahun ke-11 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut ada soalan tanyalah, bilakah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj? Jawapannya adalah pada 27 Rejab tahun ke-11 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapan dia. Baik, kemudian ada sedikit info. Sidratul Muntaha tu apa dia? Tempat apa tu? Sidratul Muntaha ialah sebatang pohon besar. Dia Sidratul Muntaha ni sebatang pohon yang besar dan mengalir air jernih dari pangkal pokoknya. Sidratul Muntaha ni dia pokok yang besar sangat, yang rimbun, yang besar, yang mana ada air yang jernih mengalir di celah-celah dah, di pangkal pokok tu. Tu dia mengalir air. Tu Sidratul Muntaha. Lagi satu Arash. Arash ni apa dia Arash? Arash tu adalah satu jirim, satu makhluk lah, satu jirim yang sangat besar di atas sana tu, atas pada langit tu. Jadi kalau kita mengaji dengan tuan-tuan guru pondok, dia kata Arash ni kalau kita buat misal dia seperti mana telur ayam tu. Pasal tak? Bumi ni umpama telur yang kuning tu. Bumi ni umpama telur yang kuning tu, telur ayam hak kuning tu. Tu bumi. Kemudian atas pada bumi sikit dipanggil Arash. Kalau telur tu Arash, itu yang hak putih tu, telur putih tu. Telur putih tu Arash. Dibuat misal macam tu lah. Kemudian Arash mana? Arash kursi. Kalau yang telur putih tu kita kursi lah. Kursi ni di atas pada langit. Atas pada bumi ni, atas pada langit. Kemudian Arash pula atas lagi pada kursi. Dia ada besar lagi pada kursi. Jirim yang sangat besar. Kalau telur tu kulit telur hak luar tu. Kulit telur hak luar. Kalau hak kuning tu bumi langit. Kemudian kursi hak telur putih tu. Hak duk keliling telur kuning tu lah. Telur putih tu kursi. Dan kulit telur tu di luar tu dipanggil Arash. Maknanya Arash ni paling besar lah. Arash ni satu jirim yang paling besar yang berada di atas langit. Atas lagi daripada kursi. Tu tuan guru pondok buat misal macam tu lah. Baru kita nampak. Okey, kemudian Rasulullah menerima perintah solat langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan solat ni adalah antara amalan yang terawal yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti lah. Ada hadis. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-solah. Awal-awal sekali perkara yang disoal di akhirat nanti adalah berkaitan dengan solat, sembahyang. Jadi para pelajar sekalian, para penonton sekalian, pastikan kita jaga solat, kita kita 5 waktu sehari semalam. Tu pun kita kena bersyukur disebabkan pengorbanan Nabi kita, kita boleh solat 5 waktu sehari semalam. Kalau ikut tu 50 waktu. Kalau betul-betul 50 waktu, jawab dia kita pakai nak makan pun tak dan. Tu.
Okey, kemudian tajuk seterusnya. Okey, yang mana para pelajar sekalian boleh buka buku Sirah Kafar tu lah. Yang Kafar tu tajuk dia Jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sekali lagi, para pelajar sekalian minta buka buku Kafar tu, buku Sirah tu. Buka tajuk Jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ni tajuk Rasulullah jihad pula. Baik, kemudian di sini dia kata konsep jihad dalam Islam. Yang kata jihad tu apa dia? Pengertian jihad. Kalau ada soalan tanya. Waalaikumsalam. Yang bagi salam tu Waalaikumsalam. Nur Aida Ismail. Waalaikumsalam. Okey. Kalau ada soalan kafar tanya, soalan PKK, apakah pengertian jihad? Yang kata jihad tu apa dia? Okey, jihad ni maknanya, pengertiannya iaitulah berjuang mempertahankan yang pertama diri. Yang kata jihad tu apa dia? Yang pertama berjuang mempertahankan diri kita. Tu yang pertama. Yang kedua, mempertahankan agama. Tu yang kata jihad. Yang pertama tadi mempertahankan diri. Yang kedua mempertahankan agama. Yang ketiga mempertahankan keluarga. Yang keempat mempertahankan harta benda dan negara. Yang keempat harta, yang kelima negara lah. Sekali lagi saya ulang. Yang kata jihad tu pada apakah pengertian jihad? Kalau ada soalan tanya. Jawapan dia, jihad bererti berjuang mempertahankan diri. Yang pertama diri. Agama. Yang kedua agama, mempertahankan agama. Yang ketiga keluarga, mempertahankan keluarga. Yang keempat harta benda, berjuang mempertahankan harta benda. Yang kelima negara, berjuang mempertahankan negara. Jadi 5 ni adalah dikatakan pengertian jihad. Tu mempertahankan tu daripada siapa? Mempertahankan daripada serangan pihak lawan, serangan pihak musuh. Tu. Jadi kita wajib kena mempertahankan diri kita. Kalau orang nak buat ada orang nak buat jahat dengan kita wajib mempertahankan diri kita. Agama kita dipermainkan, diejek-ejek, dipermainkan oleh puak-puak kafir. Kita kena mempertahankan, wajib. Kita kena tegakkan agama kita. Keluarga kita kena mempertahankan. Jangan biar orang kacau. Jangan biar orang inaya keluarga kita. Harta benda kita kena jaga. Kita kena mempertahankan. Dan negara kita, kalau ada orang usik, ada puak-puak kafir ataupun negara-negara lain jajah negara kita, kita kena mempertahankan. Itulah dimaksudkan dengan jihad. Seperti mana yang berlaku di Palestin sekarang ni lah. Peperangan di antara Yahudi dan orang Islam lah di Palestin. Semoga Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada pihak agama kita Islam lah. Baik. Kerana mereka adalah saudara-saudara kita seagama. Baik, kemudian perjuangan di dalam menegakkan ajaran Islam memerlukan keberanian. Jadi nak menegakkan agama Islam, dia kena berani. Kita tengok rakyat-rakyat Palestin sekarang ni. Mereka berani, mereka tak takut mati. Berbeza dengan puak-puak Yahudi. Mereka takut mati. Mereka yang pertama dah lah mereka kacau hak orang Islam, iaitu Masjidil Aqsa tu mereka kacau. Tapi yang kedua, mereka takut mati. Berbeza dengan orang Palestin. Mereka dah lah tak ada senjata apa. Harap batu macam tu lah. Kalau yang tentera tu tak apalah ada senjata kan. Ini orang biasa tu, orang awam tu. Kadang-kadang lawan pakai batu lah. Punggai batu macam tu lah. Tapi mereka berani. Mereka berani. Mereka tak takut mati. Sebab mereka nampak syahid itu sangat indah. Orang yang syahid itu sangat indah. Mereka berazam untuk mendapatkan syahid. Jadi mereka tak takut mati. Berbanding dengan orang Yahudi takut mati. Tu. Jadi perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam ni memerlukan keberanian. Kena berani lah. Kalau pengecut tak boleh nak berjuang. Kita tengok tentera Al-Qassam kan. Berani mereka. Berani. Tinggal anak isteri. Semata-mata nak mempertegakkan agama Islam. Nak menegakkan kebenaran. Baik, dan keikhlasan. Dia kena ada ikhlas. Aku berjuang ni kerana Allah.
kerana nak menegakkan agama Allah, kerana nak menjaga agama Allah. Tu kena ikhlas. Hati ni kerana Allah. Jangan berperang tu, berjihad tu sebab lain. Sebab nak tunjuk kata dia tu hero, sebab nak tunjuk kata dia tu bagus dan sebagainya. Jangan. Kena ikhlas. Hati kita kena ikhlas. Serta bersedia berkorban harta, nyawa kerana Allah. Jadi dia kena bersedialah berkorban harta benda dan nyawa dah. Dia sanggup berkorban kerana apa? Kerana Allah. Itulah dipanggil ikhlas. Lillahi ta'ala, kerana Allah. Baik. Itu berkaitan dengan jihad. Seterusnya tujuan jihad. Okey, sekarang masa 8.47, kita habis tuition lebih kurang pukul 9.15. Lebih kurang macam tu insya-Allah nah. Baik, tujuan jihad. Jadi jihad ni untuk apa? Kan saja-saja. Tak. Jihad ni bukan saja-saja nah. Yang pertama tujuannya adalah untuk mengembangkan syiar Islam. Mengembangkan syiar Islam. Kalau ada soalan tanya, apakah tujuan jihad? Kalau ada soalan UPKK lah, mana nak tahu kan. Kita agak-agak pergi lah. Jika ada soalan tanya, apakah tujuan jihad? Sebab apa ada jihad ni? Saja-saja ke? Tak. Untuk mengembangkan syiar Islam. Tu jawapannya. Yang pertama, sebab apa kena jihad? Kerana nak mengembangkan ajaran Islam ataupun syiar Islam. Lambang keislaman. Kita nak kembangkan. Kita nak bantu Nabi kita. Kita nak bantu Allah Ta'ala mengembangkan syiar Islam. Itu yang pertama tujuannya. Tujuan yang kedua, kenapa berjihad? Kenapa berjihad? Tujuan yang kedua adalah untuk mempertahankan keselamatan serta harta benda kaum muslimin. Itu tujuan yang kedua. Berjihad ni yang kedua tujuannya adalah untuk mempertahankan keselamatan kaum muslimin dan juga harta benda kaum muslimin. Tu tujuan berjihad yang kedua. Jika ada soalan tanya, jawab yang tu lah. Okey, kemudian dalil jihad. Kalau ada soalan tanya, mana dalil jihad? Berikan, tulis ataupun tuliskan, berikan dalil jihad. Mana ada dalil dah? Al-Quranul Karim menyifatkan berjihad di jalan Allah umpama suatu perniagaan yang akan menyelamatkan diri dari azab yang pedih. Jadi Allah Ta'ala ibaratkan orang yang berjihad di jalan Allah ini sebagai umpama suatu perniagaan yang akan menyelamatkan diri orang yang berjuang itu daripada azab yang pedih. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah As-Saff ayat 10 hingga ayat 11. Itu firman Allah. Artinya, maksudnya, wahai orang yang beriman. Tuhan kata ni untuk orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab siksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu azab neraka lah. Mahukah kamu aku menunjukkan satu perniagaan, Allah Ta'ala kata kepada orang yang beriman, yang mana perniagaan itu dapat menyelamatkan diri kamu daripada siksaan yang tidak terperi, yang tidak terperi sakitnya, sangat sakit, yang sangat pedih. Iaitulah kamu beriman. Yang pertama, kamu beriman kepada Allah, dan kedua, beriman kepada Rasulnya, serta kamu berjuang dalam membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda kamu dan diri kamu, iaitu nyawa kamu tu. Kena korbankan. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sebab itulah kalau kita tengok beberapa tahun yang lepas, ada kan orang Malaysia yang pergi berjihad di Syria kan. Antaranya almarhum Ustaz Lutfi Arifin yang syahid di Syria tu. Sebab apa mereka sanggup pergi sana, pergi Syria untuk berjihad? Kerana mereka tahu kelebihan berjihad di jalan Allah.
Jadi seolah-olah mereka itu berjual beli. Yang mana kelebihannya mereka dapat menyelamatkan diri mereka daripada terkena azab pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mereka berjuang, sebab dia tahu kelebihan. Berbanding kita yang tak juang ni, kita kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang iman kita tu tak kuat. Kadang-kadang mulut tu semangat, berjuang. Tapi dengar mocon pun kita takut dah. Tu. Dengar mocon bola pun kita takut dah, kerpung-kerpuan takut dah. Tapi sana bukan mocon bola, bom itulah, bom tangan, bom dilepaskan oleh jet tu. Dan senapang semualah. Semua tu bukannya mocon. Jadi kita kena berani lah, Kita kena ingat kata bahawa bila kita berjuang itu adalah seolah-olah kita berjual beli. Yang mana dapat menyelamatkan diri kita daripada terkena azab yang pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dalil dia. Kemudian sebab Islam membenarkan peperangan. Sebab apakah agama Islam membenarkan umat Islam itu berperang, berjihad? Sebab apa? Yang pertama jawapan dia adalah untuk mempertahankan diri. Siapaklah tadi kan? Sebab apakah Islam membenarkan? Jika ada soalan UPKK tanya. Sebab apakah Islam membenarkan berjuang ataupun berjihad ataupun berperang? Sebab apa? Yang pertama kerana nak mempertahankan diri. Sebab mempertahankan diri itu adalah wajib. Itu yang pertama. Yang kedua kerana memelihara kedaulatan negara. Sebab kita nak jaga kedaulatan negara kita. Kita wajib berperang. Jika dicerobohi oleh pihak musuh, kita kena berperang. Kita kena berjihad. Sebab nak jaga kedaulatan negara kita. Yang ketiga sebab apa? Kerana memelihara kesucian agama Islam. Jadi kita kena jaga. Agama Islam kita kena jaga. Bukan seorang. Semua kena pakat jaga. Yang mana nama Islam tu, agama Islam tu wajib kena jaga. Jangan duk tengok saja. Khususnya seperti akhir-akhir zaman ni, Nabi kita dihina. Dihina oleh pelbagai pihak kafir. Bahkan bahkan ada segelintir orang Melayu, tapi tak tahulah, bangsa Melayu lah, agama saya tak tahu, yang sanggup menghina Nabi. Tu. Baik, kemudian yang keempat, kerana apakah Islam membenarkan berlakunya peperangan? Kerana menentang pencabulan perjanjian. Ni pencabulan perjanjian seperti mana yang yang berlaku di Palestin dengan Yahudi Israel tu kan. Berlaku perjanjian gencatan senjata kan. Tapi depa langgar juga, depa perang juga, depa bunuh juga orang Islam. Jadi kena perang balik takkan nak biar kan, tak boleh biar. Dah depa buat langgar perjanjian, kita pun kena perang balik. Jangan bagi muka. Bila kita bagi muka, depa pijak kita. Okey. Jadi yang ada sedikit info, peperangan haram bagi tujuan penindasan kaum yang lemah. Tu. Jika kita berperang itu tujuan dia nak menindas kaum yang lemah, seperti mana orang tua, perempuan, kanak-kanak, kita sengaja berperang kerana tujuannya kita nak menindas kaum yang lemah, iaitu perempuan, orang-orang tua dan kanak-kanak. Hukum dia adalah haram. Sebab itulah kalau kita tengok contoh tentera Zionis, mereka nak menyerang, mereka beritahu dulu sekian waktu mereka nak serang, tolong tinggalkan bangunan-bangunan sekian, kerana bangunan tersebut kami akan bom, kami akan roket bom. Itu adalah adab berperang. Berbeza dengan puak-puak Yahudi tu, puak-puak Yahudi kafir tu, mereka pakai lepas saja bom, tak beritahu dulu. Tu nak tengok adab orang Islam. Dalam berperang pun ada adab kan? Tambahkan lagi kehidupan kita seharian ada adab dah. Sebab tu kalau kita tak ikut cara Islam, dipanggil biadab, kurang ajar. Okey. Kemudian sikit lagi jenis jihad. Jihad ni dia ada jenis-jenis dia juga. Bukan kata jihad yang tu saja ada. Dia ada di sini, dia ada dua jihad. Dia ada dua lah. Kalau dalam buku kita ni dia ada dua. Baik. Yang pertama dinamakan al-jihadul asghar. Kalau ada soalan tanya berapa jeniskah jihad? Jawapan dia ada dua lah. Jihad ada dua bahagian. Yang pertama nama dia al-jihadul asghar. Al-jihadul asghar
Iaitulah berjuang di medan peperangan untuk menegakkan kebenaran. Itu jihadul asghar. Kalau ada soalan tanya apakah maksud jihadul asghar, jawapan dia adalah berjuang di medan peperangan untuk menegakkan kebenaran. Itu jihadul asghar. Kemudian yang kedua, jihadul akbar. Jihadul akbar. Apakah yang dimaksudkan dengan jihadul akbar? Jihadul akbar ialah berjuang menentang hawa nafsu dalam diri sendiri. Itu jihad yang paling besar adalah dalam diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri, itu jihad yang paling besar. Yang mana jihad menentang musuh itu ataupun berjuang di medan peperangan untuk menegakkan kebenaran itu, seperti mana berlaku di Palestin, berperang dengan Yahudi itu, yang tu dipanggil jihad apa? Jihadul asghar, jihad yang kecil. Yang kedua, jihadul akbar. Apa dia? Berjuang menentang hawa nafsu yang ada dalam diri masing-masing. Tu. Sebab itulah dikatakan jihad lawan nafsu itu sangat besar. Nafsu kita adalah menyuruh kejahatan. Contoh dia jangan sembahyang ataupun sembahyang lambat-lambat, jangan puasa. Di diri kita ni selain daripada syaitan ada nafsu. Nafsu tu memanglah nafsu ni banyak, tapi yang selalu menyuruh kepada kejahatan adalah nafsu ammaratu bisu. Nafsu ammarah bisu adalah satu-satu nafsu yang sentiasa menyuruh kita melakukan kejahatan. Itu nafsu ammarah bisu. Jadi bila kita berjuang menentang hawa nafsu yang ada dalam diri kita, itu dipanggil jihadul akbar. Jihadul akbar. Tu kena tahu lah. Takut ada soalan yang tanya. Jadi kita kena beza. Jihad ada apa? Ada dua. Yang pertama jihadul asghar, iaitu berperang di medan peperangan untuk menegakkan kebenaran. Yang kedua jihadul akbar, iaitu berperang dengan hawa nafsu sendiri. Berperang menentang hawa nafsu dalam diri sendiri. Jadi nafsu itu dipanggil nafsu ammaratu bisu. Nafsu ammaratu bisu, iaitu nafsu yang sentiasa menyuruh kita melakukan kejahatan. Duk suruh kita buat jahat. Jadi kita kena lawan lah. Kena lawan. Time puasa dia suruh kita buka puasa. Apa lagi? Time semayang, dia kata semayang dah lambat sikit, semayang dah lewat sikit. Ataupun tak payah semayang lah dia kata. Semayang apa tadi semayang dah. Tu dia suruh kita buat benda yang tak baik. Dia suruh buat benda yang Allah Ta'ala tegah. Tu. Jadi kesimpulannya jihad lawan nafsu itu adalah jihad yang paling besar. Paling besar sekali. Okey. Jika ada soalan tanya, jawab macam itulah. Kita kena beza lah. Baik. Tuntutan jihad di negara kita. Tuntutan jihad di negara kita sendirilah, di Malaysia ni. Apakah tuntutan berjihad di negara kita? Yang pertama, tuntutan adalah menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu, mengaji ni, sama ada mengaji secara sebelum PKP, mengaji secara ni lah, cara berdepan lah. Masuk kelas, berhadapan dengan guru. Kita panggil apa? Bertalaqi. Mengaji secara berdepan ni, direct. Menuntut ilmu. Tu. Tapi musim PKP ni kita mengaji secara ni lah, secara live, secara online. Tak apalah. Kurang-kurangnya ilmu juga. Baik, dapat ilmu juga. Tu. Jihad lawan nafsu kita. Nafsu kita kata jangan mengaji, kita kena lawan. Aku nak mengaji. Tu, kena lawan lah, kena lawan. Tu yang tak mengaji tu kebanyakan kalah dengan nafsu lah tu. Tak mengaji, nafsu kita jangan mengajilah. Tak payah mengajilah. Tak payah duduk tuition lah. Kita pun tak payahlah dia kata. Ustaz tu kan syok pun dia kata. Tu nafsu dia tu pujuk dah. Jangan mengaji, jangan tuition, jangan duk buat benda baik. Tu nafsu duk pujuk. Jadi kita kena lawan. Aku mengaji juga. Aku tak kira aku nak mengaji juga, aku nak lawan dengan nafsu aku. Tu nafsu amarah duk suruh. Jangan duk mengaji, jangan duk sembahyang, jangan duk baca Quran. Yang kedua, tuntutan dia mencari rezeki. Mencari rezeki. Kita berjihad. Cari rezeki ni niat elok-elok insya-Allah. Bila kita mati dalam keadaan kita mencari rezeki, insya-Allah dikira sebagai mati yang baik. Sebab apa kita mencari rezeki ni? Kalau suami tu cari rezeki, niat dia kerana nak bagi nafkah kepada anak isteri dah di rumah. Kalau anak-anak yang belum berkahwin tu, khususnya anak lelaki lah, dia tak kahwin lagi, dia keluar cari rezeki, dia niat untuk apa? Nak bagi nafkah kepada orang tua dah. Niat elok. Kalau dia mati dalam keadaan macam tu, insya-Allah dikira mati yang baik.
Yang kedua, tuntutan jihad di negara kita membasmi kemiskinan. Membasmi kemiskinan. Jadi, diri kita sendiri kena ubah kehidupan kita. Kena ubah diri kita, perangai kita tu kena ubah. Dia diri kita sendiri, bermula daripada diri kita sendiri. Orang lain tak akan boleh ubah nasib kita, tak boleh ubah keadaan kita. Kalau kita miskin, kalau kita tak berusaha, tak ikhtiar usaha untuk menjadikan diri kita keluar daripada kemiskinan, kefakiran, maka macam itulah. Orang lain cuma sekadar boleh bantu nasihat, bagi nasihat. Sebab ad-din nasihah, agama itu adalah nasihat. Nak ubah tak ubah tu diri masing-masing. Kalau rasa nak jadi baik, kita ubah diri jadi baik. Kalau kita rasa tak mau, duduk macam tu sampai bila-bila. Kalau duduk miskin sampai bila-bila macam tu. Sebab apa? Atas diri sendiri. Atas diri sendiri. Kita bila mai kesedaran tu, diri sendirilah. Orang lain cuma boleh bantu bagi nasihat saja. Lebih-lebih tak boleh lah. Baik. Kemudian yang keempat, apakah tuntutan jihad di negara kita adalah mengembangkan ajaran Islam. Mengembangkan ajaran Islam tu termasuk dalam tuntutan jihad tu. Bagi orang yang ada ilmu, dia kena sebarkan ilmu. Dia kena bantu Allah untuk sebarkan agama Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, in tansurullah yansurukum. Kamu tolong Allah, Allah Ta'ala nescaya Allah Ta'ala tolong kamu. Kita tolong Allah, Allah Ta'ala tolong kita. Kalau kita tak tolong Allah pun Allah Ta'ala tolong kita, tambah lagi kita tolong Allah. Tu. Contoh dia bab rezeki kan. Kita kebanyakan faham rezeki tu duit ringgit macam tu saja. Padahal rezeki ni luas pengertian dia. Kita terlepas daripada aksiden, rezeki. Anak kita dapat UPKK, semua A, rezeki. Kita kita dikurniakan anak, baby barulah kan, anak baru, rezeki. Kita dikurniakan isteri, bagi yang berkahwin lah, rezeki. Kita dikurniakan isteri yang baik, rezeki. Banyak. Tapi kita faham satu rezeki tu duit duit saja. Duit saja. Bukan rezeki ni luas maksud dia. Tu. Jadi bagi orang yang ada ilmu kena sebarkan ilmu. Bagi orang yang ada harta kena belanjakan hartanya di jalan Allah. Itu sebagai mengembangkan ajaran Islam. Kemudian seterusnya yang kelima, apakah tuntutan jihad di negara kita adalah mengambil bahagian untuk memajukan negara. Yang ni peranan masing-masing lah. Macam mana kita nak majukan negara kita? Daripada jadi blacklist, jadi bankrupt. Kita kena usahakan macam mana nak memajukan negara, khususnya para pemimpin macam mana nak atasi masalah keuangan negara dan sebagainya. Baik. Ekonomi negara. Kemudian yang keenam, mencegah kemungkaran mengikut kemampuan. Jadi antara tuntutan jihad di negara kita adalah mencegah kemungkaran. Jadi bila kita nampak sesuatu kemungkaran di hadapan kita, kita kena cegah. Cegah yang pertama dengan mulut. Cegah dengan mulut. Kalau mulut kita ni boleh rasa mampu untuk bercakap, kita cakap. Kita cegah dengan mulut. Kalau tak boleh dengan mulut, dengan tangan. Cegah dengan tangan. Dengan tangan. Kalau tak boleh juga dengan hati lah. Hati kita tak suka benda yang kemungkaran tersebut. Hati kita ni benci dengan kemungkaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Maknanya jangan reda. Kalau kita tengok kemungkaran, kita biar suka, rasa macam suka lah pula. Atau biar tak boleh. Kita kena jangan reda, jangan suka, benci. Itu selemah-lemah lah. Paling level yang paling bawah lah. Tegur dengan hati kita. Kita tak suka benda yang dilakukan, kemungkaran yang dilakukan tersebut. Tu antara tuntutan jihad di negara kita. Jika ada soalan, tanya, macam itulah jawapan lebih kurang, insyaAllah. Baik, sekarang 9 minit. 9 lagi 11 minit lagi lah. 11 minit insyaAllah kita berhenti. Okey, kemudian hikmah jihad pula. Apakah hikmah kelebihan berjihad ni? Setiap perkara tu dia ada hikmah dah, dia ada kelebihan dah. Contoh dia apa? Mengaji. Apakah hikmah mengaji? Apakah hikmah dia? Kelebihan dia? Bila kita mengaji dapat ilmu, dapat beramal. Maknanya kita beramal dengan ilmu. Tu antara kelebihan ilmu. Apakah hikmah baca Quran? Yang pertama dapat pahala. Yang kedua hati tenang. Tu dan sebagainya lah. Tu antara hikmah. Jadi di sini jihad.
Apakah hikmah berjihad? Yang kita jihad tu apa dia? Yang pertama, mendapat keredaan Allah. Allah Ta'ala reda kepada kita yang berjihad ni. Sama ada berjihad menuntut ilmu, mencari rezeki, membasmi kemiskinan, mengembangkan ajaran Islam, mengambil bahagian untuk memajukan negara, mencegah kemungkaran mengikut kemampuan ataupun sebagainya lah. Jadi bila kita buat macam tu, kita jihad macam tu, maka yang pertama sekali kita mendapat keredaan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi hidup ni kalau dapat redha Allah ni, kira Alhamdulillah. Tu yang paling besar sekali tu. Kalau amalan kita banyak sekali pun, sembahyang tak berhenti, puasa tak berhenti, haji tak berhenti, tapi tidak mendapat keredaan Allah. Mungkin ada cacat celah ibadah tersebut. Mungkin dia buat tu bukan kerana Allah, kerana orang, kerana nak tunjuk ke orang dan sebagainya, ataupun kerana kepujian. Jadi Allah Ta'ala tak reda. Walaupun kita ni amalan kita tak banyak, tapi Allah Ta'ala kita reda. Allah Ta'ala reda dengan kita. Sebab kita dimasukkan ke dalam syurga Allah bukan dengan amalan kita. Bukan dengan amalan, tapi dengan keredaan Allah Ta'ala. Jadi kita mohonlah doa kepada Allah agar Allah Ta'ala reda kepada kita. Antaranya, Allahumma inna nas'alika ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon keredaanmu ya Allah, dan memohon syurga kepadamu. Maknanya kita nak yang pertama reda Allah. Bila ada reda Allah, maka insya-Allah kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Itu yang pertama, hikmah jihad. Yang kedua, mendapat ganjaran syurga Allah. Orang yang berjihad ataupun orang yang mati dalam medan jihad, orang yang syahid, insya-Allah dia akan dibalasi, diganjari dengan syurga Allah. Yang tak ada nikmat yang besar lah syurga lah. Syurga lah besar nikmat. Nikmat dia, syurga ni nikmat dia tak boleh nak bayang, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dilihat oleh mata. Tu syurga. Yang ada indah di dunia ni, sangat indah yang kita duk nampak tu. Di syurga tu hebat lagi. Hebat lagi. Tu. Kemudian hikmah jihad yang ketiga adalah mendapat ganjaran syahid. Mendapat ganjaran syahid. Orang yang berjihad di jalan Allah ni, walaupun dia tu pergi menuntut ilmu, mati dalam keadaan sedang menuntut ilmu, dia kira syahid. Mendapat pahala syahid. InsyaAllah. Baik, yang kelima, mendapat pertolongan. Mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Bila kita berjihad ni, Allah Ta'ala akan bantu, insyaAllah. Tapi kena ikhlas lah. Kena ikhlas berjuang kerana Allah. Dan yang terakhir, berjaya dalam hidup di dunia. Berjaya hidup di dunia, dalam hidup dunia dan di akhirat. Hidup di dunia dia pun dia berjaya, di akhirat pun dia berjaya mendapat syurga Allah. Tak ada lah kejayaan lain melainkan kita dapat masuk ke dalam syurga Allah. Itu adalah kejayaan yang paling besar sekali. Kalau kita berjaya di dunia tapi di akhirat tak berjaya, tak boleh juga, tak jadi. Dia nak berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Baik, para pelajar sekalian, jadi rasanya kita habiskan tajuk ni dulu. Dan ada tajuk baru ni berkaitan dengan Perang Badar. Jadi Perang Badar ni insya-Allah lah kita sambung selepas raya raya haji nantilah, raya korban nanti. Perang Badar kita sambung lepas raya haji ni. Tengoklah nanti ustaz akan maklum dalam page, ataupun ustazah akan maklum dalam grup ke ataupun dalam status. Nanti pakat-pakat bacalah. Jadi ni tajuk baru Perang Badar. Jadi tajuk jihad tadi dah habis dah. Jadi jika ada soalan puan nak tanya, boleh bertanya sekarang lah. Sebab kita ada 5 minit kita akan berhenti pada 9.15. Kita dapat minit Jika ada sebarang soalan, boleh tanya sekarang lah, sebelum ustaz akhiri live ini. Okey. Macam mana penerangan ustaz, faham ke tidak? Ataupun tak faham langsung kan, macam mana kan? Ada tak sebarang persoalan dan sebagainya yang berkaitan lah. Jangan duk tanya benda lain. Jangan duk tanya benda lain. Tanya berkaitan hak ustaz ajak tadi lah. Faham ke tak? Boleh faham ke ataupun tak boleh faham? Tolong komen. Faham tak? Jadi sirah ni dia kena rajin baca lah. Kena rajin baca. Lepas tu poin-poin yang penting yang mana saya beritahu tu kena garis, kena catik ataupun kena highlight, kena buat kurungan ke macam mana apa. Dan kena ulang, kena rajin ulang. Jangan sekadar sekali baca tu dah cukup. Tak. Kita kena rajin ulang-ulang. Bila kita rajin ulang ni, dia akan lekat di
Di kepala kita. Lekat. Lepas tu dia turun di hati kita. Tu yang kita nak. Kalau sekadar baca sekali lalu tu memang seolah-olah kita ambil air, curah ke daun keladi lah. Dia tak lekat. Dia tak lekat. Dia kena banyak kali. Dia banyak kali. InsyaAllah. Boleh. Alhamdulillah. Nur Aida Ismail sahaja kata boleh. Yang lain boleh tak? Boleh faham tak yang lain? Okey, untuk pengetahuan para pelajar sekalian, saya dulu pernah ngajak kafar ni. Saya pernah mengajak, yang kenal saya kenal lah. Saya mula mengajak kafar tahun 2012. Mula berkhidmat sebagai guru kafar. Dulu saya berkhidmat di daerah Baling. Lebih kurang sampai 2015 tu, tak ingat, tak silap saya. Kemudian saya tukar daerah ke daerah Kuala Muda. Cuma daerah Kuala Muda ni salah. Lepas tu saya berhenti. Saya berhenti dan sekarang ni saya mengajak Quran. Saya fokus kepada kelas Quran lah. Dan sama ada mengajar online ataupun kelas di rumah. Itulah. Itu antara sedikit sebanyak lah. Jadi ustaz buat kelas sosial ni, online ni sebagai tambahan lah. Sebagai untuk membantu kamu-kamu yang nak ambil peperiksaan UPKK ni lah. Baik. Okey, jadi ada soalan tak? Okey, kita ada 2 minit ni. Ada tak soalan berkaitan tajuk yang kita baca tadi? Ada tak? Okey. Nah, sebelum kita akhiri live pada malam ini, saya nak bagi satu nasihat lah kepada para pelajar sekalian. Jadi saya sebagai guru ni, yang pertama sekali saya nak nasihat pada para pelajar sekalian. Bila mengaji ni kena rajin. Kena bersungguh-sungguh. Kena bersungguh-sungguh. Jangan mengaji ni jangan main-main. Kena bersungguh-sungguh. Anggap kata ini adalah suatu ujian yang besar kepada kita nah. Nak tentukan hala tuju kita. Kalau kita main-main, maka habislah. Kita jangan hampakan harapan ibu bapa kita. Itu yang pertama lah. Yang kedua, banyakkan bertanya. Kalau tak tahu bertanya, orang tak marah. Kalau kita banyakkan meminta tu lain. Sikit-sikit minta duit, yang tu orang marah. Yang ni kita bertanya berkaitan ilmu lah. Tanyalah ustaz-ustaz, guru-guru yang kita tu. Ustazah-ustazah kita tanya. Kalau tak faham, tanya. Sebab apa? Bertanya itu adalah pintu ilmu. Tu. Dan yang ketiga, belajar tu niat kerana Allah Ta'ala lah. Niat kerana Allah. Bukan belajar tu semata-mata nak ambil UPKK. Tu. Biar ikhlas. Belajar tu ikhlas kerana Allah. Baik. Jadi para pelajar sekalian, jadi rasanya masa dah cukup. Sekarang 9.15 dah. 9.14. 9 ni. Okey, jadi rasanya dah tak ada apa-apa dah. InsyaAllah para pelajar sekalian. Jadi kita akan sambung pula lepas raya nanti lah. Lepas raya nanti kita akan sambung. Nanti ustazah akan maklum balik lah. Dan saya akan maklum dalam page ni. Page Taman-Taman Syurga ni. Baik, sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.